Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pasu harap anda sehat-sehat, ceria dan bersemangat ya untuk meneruskan perjuangan hidup kita ya. Baik, dalam siri yang kedua ni Pasu nak kongsikan sikit berkaitan dengan unsur-unsur ataupun elemen-elemen komunikasi dan juga model komunikasi ya, yang boleh menjadikan panduan kepada kita untuk memahami ya kenapa wujud masalah-masalah tertentu ya dalam kita berkomunikasi ya. Apa masalahnya? Unsur-unsur ni kita boleh kata macam rukun-rukun lah ya. Kalau kita sembayang, kita ada rukun sembayang lah. Umpamanya baca Fatihah ya. Kalau kita baca Fatihah tak betul, sembayang kita mungkin jadi tak sah ya. Jadi kalau kita tahu kita tak sah sembayang disebabkan Fatihah, kita betulkanlah Fatihah tu. Ya, maknanya rukun Fatihah tu penting. Begitu juga dalam komunikasi ya. Kalau komunikasi kita antara kita dengan seseorang, kita dengan beberapa orang ya, dalam keluarga, di tempat kerja, di tempat apa nama ni pengajian kita, dalam masyarakat, dalam komuniti ya. Kalau kita rasa ada masalah komunikasi, kita kena carilah kat mana dia punya puncanya ya. Ya, kat mana dekat unsur satu ke, unsur dua ke, unsur tiga ya. Kalau kita kata unsur dua tu puncanya, kita betulkanlah unsur yang kedua ya. Tu dia. Baik. Kita cuba lihat sepintas lalu apa nama unsur-unsur komunikasi ni ya. Baik, yang pertama ialah pengirim. Ya, ini unsur yang ini rukun pertama lah. Mesti ada pengirim ya, mesti ada orang ya, sender, orang yang nak menghantar mesej. Yang kedua mesej lah. Kalau ada pengirim, mesej tak ada, tak berlaku komunikasi. Kemudian yang ketiga perlu ada penerima. Orang yang nak menerima mesej tadi. Ya, kena ada penerima. Boleh jadi seseorang, boleh jadi beberapa orang kan. Ya. Ya. Jadi kalau katakan mesej tu ya, kita hantar kepada seseorang ya, kita kata biru, dia terima merah. Ini problem betul ni ya. Dan kita kata ada biru, dia terima merah. Maksudnya dia telah mensalah tafsir ataupun dia tidak dapat menerima mesej yang hendak kita sampaikan tadi ya. Dalam komunikasi, kalau kita kata merah, kita harap orang itu terima sebagai merah. Kalau kita kata biru, orang itu terima sebagai biru. Barulah berlaku proses komunikasi tadi ya. Mesej. Kemudian kita ada juga apa yang dipanggil encode ya, dan juga decode. Ini proses lah ya, ini sub proses dia ya. So bila kita nak berkomunikasi ya, kita ada idea, kita ada konsep dalam minda kita ni ya, kita nak bagi tahu dengan orang lain. Macam sekarang ni Pak Su ada idea konsep tentang model komunikasi. Pak Su nak bagi tahu dengan anda ni semua, penonton ni nak bagi tahu macam mana nak bagi tahu tadi ya. So Pak Su akan buat proses encoding ni, encode ya. Encode ni maknanya idea-idea yang ada dalam kepala dalam minda ni kena diterjemahkan ya dalam bentuk simbol ya. Dalam bentuk perkataan ataupun isyarat. Ni anda nampak gambar raja Pak Su ni kan? Itulah merupakan simbol dia ya, yang membolehkan anda senang nak faham. Itu dipanggil encode ya. Di pihak penerima pula ya, anda yang dengar ceramah Pak Su ni ya, sesi Pak Su ni, anda kena buat interpretasi ya. Interpretasi ataupun anda kena beri maksud dalam bentuk yang anda boleh fahami ya. Jadi kalau anda salah tafsir atau salah dalam memberi interpretasi, jadi Pak Su masukkan begini, anda masukkan begitu. Jadi tak berlaku proses komunikasi dengan baik ya. Itu dikata decode ya. Baik, yang sangat penting juga dalam unsur komunikasi yang penting juga ialah maklum balas atau feedback ya. So bila Pak Su katakan Pak Su bercakap dengan anda sekarang ya, berbincang dengan anda sekarang ya, anda perlu bagi feedback kat Pak Su. Katalah kita buat apa nama sesi ni secara bersebuka kan ya. Anda berada di depan Pak Su ya. So anda berkata, Pak Su, apa encode ni Pak Su ya? Saya tak faham lah encode. Mana anda beri maklum balas. Ya? Anda bagi feedback ya. Jadi Pak Su terangkan balik. Mungkin Pak Su bagi contoh-contoh yang lain pula ya. Anda decode balik. Macam itu ya Pak Su ya, encode je. Maknanya kita ada idea, ada konsep dalam minda ni. Pasal benda tu dalam minda, tapi kita nak beritahu orang, kita kena terjemahkan dalam bentuk simbol. Sama ada dari perkataan ke, isyarat ke, macam tu. Dia faham. Ini katakan maklum balas, feedback. Baik. Bila kita nak berkomunikasi, kita nak hantar mesej kan? Ya? Kita gunakan saluran-saluran yang tertentu. Ya? Saluran mana yang kita rasa sangat-sangat berkesan, yang membolehkan orang sedang nak faham apa yang kita nak sampaikan. Ya? Kita
kita boleh gunakan saluran, sekarang ni dah macam-macam guna telefon, handset kita pun dah canggih-canggih dia punya aplikasinya kan ya. Ada radio, TV, surat khabar, media sosial ni ada macam-macam ni. Dia ni tiap-tiap orang hari kita ada buka WhatsApp ya, buka Facebook dan macam-macam lagi lah, Twitter dan sebagainya ya. Kita ada internet, kita juga boleh gunakan saluran bersebuka ya dan lain-lain. Itu adalah saluran. Cara mana kita nak menghantar mesej kepada orang lain tadi ya. Dan kita juga ada halangan kadang-kadang ya. Yang menyebabkan mesej kita ni uh, tidak dapat difahami dengan baik oleh penerima ya, kerana ada wujudnya halangan-halangan tertentu ya. Boleh jadi masalah bahasa. ya. Ya. Kalau Pak Su cakap Melayu ni yang dengar orang Arab, itu memang dah tentu tak faham lah ya. Ataupun Mak Saleh yang tak faham bahasa Melayu ni dah tentu masalah lah. Ataupun Pak Su gunakan laras bahasa yang sangat tinggi ya, cakap dengan budak-budak tadika, lagi dia tak faham. Jadi ada halangan bahasa ya. Boleh jadi halangan bentuk psikologi ya, boleh jadi halangan bentuk fizikal, suasana sangat bising dan sebagainya. Kalau sekarang kita banyak belajar secara online ya, kita punya internet coverage kita tak bagus, itu juga menjadi halangan ya, yang menyebabkan mesej sukar diterima oleh penerima tadi ya. Kadang-kadang masalah budaya ya. Ini kita kena berhati-hati ya. Kalau kita pergi satu tempat, kita kena faham budaya orang tempat tu ya. Kerana perkataan itu digunakan tempat kita maksudnya lain. Bila kita guna perkataan sama di tempat dia maksudnya lain. Ya. Ini kita kena berhati-hati ya. Macam kalau Pak Su sampai masa Pak Su sampai Kuching dulu, ya, Pak Su nak beli ayam. Orang Sarawak kata manuk. Ya. Orang Semenanjung kata ayam. Ya. Jadi kalau kita sebut manuk, orang Sarawak fahamlah ya. Jadi masalah budaya ni pun mempengaruhi juga proses komunikasi ya. Emosi, jantina dan lain-lain lagi lah ya. Itu dia. Baik, secara ringkasnya ya, dalam komunikasi ni dalam model kita ada pengirim, yang penting mesej, penerima ya, kemudian maklum balas feedback, dan kita ada saluran dan juga halangan ya. Jadi sesuatu mesej itu yang nak disampaikan seseorang, sama ada dia diterima atau tidak diterima dengan tepat, diterima dengan apa namanya sekerat betul, sekerat tak betul ya. Ada masalah-masalah boleh berlaku di unsur-unsur tertentu. Boleh jadi berlaku di peringkat pengirim, boleh berlaku di peringkat mesej, boleh berlaku di peringkat penerima itu sendiri ya. Ataupun maklum balas, ataupun ada masalah saluran atau masalah. Jadi ada banyak masalah kat sini. Banyak tempat yang menyebabkan mesej tidak dapat diterima seperti mana yang kita harapkan ya. Jadi saudara dan saudari sekalian ya, bila kita berkomunikasi ya, macam Pak Su dah berapa puluh ribu kali Pak Su bagi ceramah di mana tempat ya. Pak Su belajarlah ya. Mula-mula nak bagi ceramah dulu ya. Macam-macam lah cara kita gunakan ya. Lepas tu kita tahu, oh aku dah cakap 2 jam ni ya. Faham ke tak faham demo ni? Kita pun fikir, oh kena pakai PowerPoint pula. Dah pakai PowerPoint pula, kena belajar macam mana nak gunakan PowerPoint yang betul ya. Dalam kena guna warna-warni, kena guna konsep yang macam ada mind mapping sikit. Kalau kita tulis ayat halus-halus, orang susah nak faham. Jadi kita kena cari jalan ya. Di peringkat mana yang menjadi masalah yang menyebabkan mesej kita susah nak diterima oleh orang lain ya. Kalau kita kata puncanya ialah dari segi penerima. Kita kena ya, kalau Pak Su ceramah, Pak Su akan ajak dia orang bangun, buat aktiviti fizikal dulu, nyanyi dulu bagi dia happy semua kan. Ini kita kerana kita nak menyediakan minda dia, psikologi dia ya, supaya dia boleh terima kita. Lepas tu kita ceramah. Jadi mungkin masalah di sudut penerima ya. Pak Su nak bagi satu contoh yang mudah lah sebelum Pak Su habiskan sesi ni ya. Ada satu hari tu masa Pak Su nak pergi kerja, masa tu Pak Su duduk rumah 2 tingkat, ada beg kerja Pak Su lah, warna hitam, duduk kat atas. Jadi Pak Su cakap dengan anak Pak Su lah, adik, adik naik kerja adik, ambil beg abah. Mesej ni lah, ambil beg abah. Ya. Adik pun naik atas. Naik atas, dia bawa turun, dia seret-seret, dia bawa beg baju. Ni bah beg dia. Tu dia. Ya. Pak Su mengharapkan ambil beg kerja. Jadi kat sini apa masalahnya? Pak Su sebagai pengirim, adik sebagai penerima, atau mesej? Betul. Betul. Mesej tidak jelas ya. Sebab Pak Su kata adik pergi ambil beg abah. Jadi Pak Su kena betulkan, adik pergi ambil beg kerja abah warna hitam.
beg kerja warna hitam. Bagi mesej tu bagi jelas. Adik pun naik atas. Dia turun bawa beg tu. Bagus. Pandai anak abah ni. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Salam motivasi.